jawatankuasa khas melihat projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai. Kita ketika itu berada pada 384 projek sakit dan 115 projek terbengkalai. Kalau projek itu dah jatuh terbengkalai, kosnya lagi tinggi, akan ada kos tambahan. Actually fighting fires ataupun menumpukan kepada projek sakit itu supaya dia tak bertambah teruk. Salah satu fokus ataupun area yang dikenal pasti itu melibatkan projek perumahan yang bermasalah ni lewat sakit ataupun terbengkalai. Jadi dari segi bagaimana kita nak fokuskan isu tersebut, YB Menteri bersetuju untuk saya mengetuai task force ataupun jawatankuasa khas melihat projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai. Nama dia panjang lah sebab kita nak cuba rangkumkan projek yang bermasalah ini. Jadi ketika itu memang bulan 12. Bila saya masuk, bila tengok laporan yang diwarisi apa yang ada, kita ketika itu berada pada 384 projek sakit dan 115 projek terbengkalai. Definisi dia berbeza lah. Kemudian projek lewat. Jadi dari segi angka itu keadaannya. Cuma ketika saya masuk juga, saya dimaklumkan, difahamkan oleh Jabatan Perumahan Negara yang memantau status kemajuan projek-projek ini, memberi gambaran bahawa akan berlaku satu lonjakan ataupun surge yang agak ketara masuk tahun 2023 mengambil kira faktor EOT yang telah tamat. Ketika PKP MCO, kerajaan ada menggunakan pakai Akta COVID yang mana memberi pengecualian ataupun extension of time kepada pemaju secara pukal atau secara total lah. Siapa mohon dapat. Dia tak ada pertimbangan apa sebab ketika itu COVID. Jadi bila tempoh itu mula habis, masuk 2023 kesan dia akan ketara. Maka sebab itu bila saya ambil alih, saya memberi penekanan paling penting adalah statistik itu kena jelas dan kita kena cerakinkan supaya perkara itu walaupun susah, sukar, tapi kalau statistik jelas baru prescription itu nampak. Jadi antara penambahbaikan yang ketara ketika itu adalah dari segi pelaporan itu yang saya kongsikan setiap bulan bagaimana kita bezakan data, dan yang kedua juga antara yang kita perkenalkan itu unjuran yang kita jangka akan berlakunya projek sakit sekiranya perkara ini terus berlarutan lah. Dari segi remedy, bila disebut remedy, bagaimana pula kita remedy? Ini pecahan yang kami cuba terangkan keadaan projek sakit dan terbengkalai ini. Tapi the back end yang kami cerakinkan itu statistik di sebalik tabir itu untuk memecahkan contohnya mengikut jenis masalah yang dihadapi. Jenis apa yang kita punya intervensi, apakah langkah pencegahan ataupun campur tangan daripada pihak kementerian, pihak jabatan untuk atasi ataupun address perkara ini. Sebab kalau projek itu dah jatuh terbengkalai, kosnya lagi tinggi, akan ada kos tambahan, akan ada proses yang lebih panjang, yang lebih rumit. Maka penumpuan pada 6 bulan pertama ni lah sehingga hari ini adalah untuk meredakan projek-projek yang terus jatuh sakit ni. Jadi that's why tracking yang kita remedy, yang bila sebut macam apa yang sebenarnya cuba kita capai adalah untuk kurangkan keadaan projek itu jatuh terbengkalai.
So we are actually fighting fires ataupun menumpukan kepada projek sakit untuk supaya dia tak bertambah teruk. Bila dah terbengkalai tu, dia punya proses tu lebih jauh panjang lah. Maka sebab itu the tracking bila kita sebut 118 projek lancar telah dilancarkan kembali itu, kita maksudnya dah dapat ada yang dapat CCC majoritinya. Jadi projek itu pun kita selamatkan daripada jadi terbengkalai. Maka sebab itu kalau nak tanya saya, dia punya remedy sebenarnya ketika ini lebih kepada proaktif. Daripada bila dah terbengkalai, kebiasaannya kelaziman tu bila terbengkalai baru ada pengarahan yang jelas lah, masuk kes mahkamah, ada likuidasi dan sebagainya. Tapi kita punya pendekatan kali ini, sebelum dia dibawa ke proses tersebut, why not we try to stop it from to happen? Boleh tak kita stopnya daripada jatuh terbengkalai? So sebab itu nampak ketara untuk 6-7 bulan ini kepada langkah nak mencegah dia terbengkalai lah. Kita tidak boleh lari daripada perkara yang paling utama yang perlu diteliti adalah kemampuan pemaju itu untuk siapkan projek ini. Dalam keadaan kawalan yang kita ada itu, kebenaran merancang dan sebagainya, itu ke atas projek. Tetapi akhirnya, adakah pihak yang patut siapkan rumah ni mampu siapkan? Jadi yang ini antara faktor yang bila kita sebut soal adakah pemaju mampu siapkan dan sebagainya, antara kekangan tertinggi sudah pasti isu kewangan mereka. Bagaimana mereka menguruskan cash flow-nya, bagaimana dia menguruskan keuangannya. Yang kedua, dari segi pemaju itu juga, dari segi pengurusan projek maupun pengurusan di tapak. Projek perumahan bukan hanya satu agensi. In fact, it's not really under KPKT control. Dia banyak melibatkan agensi. Contohnya, agensi yang melibatkan soal utility. Itu bukan bawah KPKT. Utility ini kalau sebut TNB, ialah TNB. Air, bawah air, syarikat bekalan air mengikut negeri. Untuk kerajaan pihak berkuasa tempatan, satu lagi pihak. Jadi menguruskan projek itu, pemaju sebenarnya kena ada kemampuan mengelakkan daripada tertangguh dan sebagainya lah. Tapi sudah pasti bila berlaku COVID sebagai contoh, bila berlaku disruption ataupun gangguan lah kepada industri pembinaan, the whole supply chain tu terganggu. Jadi sebab itu di awal ketika awal tahun ini, apabila kami mula mendapat maklum balas tanya apa masalah di bawah, antara yang disebut sebagai contoh adalah masalah kekurangan tenaga kerja. Jadi bebanan itu diletakkan kepada seolah-olah kerajaan kena selesaikan. Jadi dalam isu ni, saya sebenarnya yang mempengerusikan task force projek sakit terbengkalai ini berterima kasih dengan pihak kerajaan, Perdana Menteri yang sebenarnya memudahkan proses itu di awal tahun yang lalu. Tahun ini, bila kalau ingat tengok balik, memang ada berlaku kekangan soal tenaga kerja. Jadi yang ini diselesaikan di peringkat dasar kerajaan secara keseluruhan. Implikasinya kepada sektor perumahan ini, ketika ini kalau ada laporan mengatakan susah dapat pekerja, itu lebih kepada mungkin ada masalah di peringkat pemaju. Bila berlaku kes sedemikian rupa, pembeli itu mendapat pinjaman daripada pemberi pinjaman lah. Pemberi pinjaman ni pula ada terbagi beberapa kategori. Tapi kelazimannya mungkin ada 2-3 yang besar, iaitu satu adalah bank komersial. Yang ini cabaran yang kita hadapi. Bank komersial itu di bawah komersial, dan perjanjian yang dibuat itu antara pembeli dan juga pihak bank. Jadi bila soal dengan pihak bank ini,
pihak jabatan atau kementerian yang kita usahakan itu, kita akan keluar surat pengesahan mengatakan bahawa projek ini telah lewat daripada tarikh yang sepatutnya siap. Maka untuk mengesahkan projek ini ada masalah ataupun dah sakit, supaya pihak peminjam dapat berunding dengan pihak bank. Cuma dari segi kuasa dan sebagainya, itu bukan di bawah akta kami. Jadi sebab itu yang saya kena terangkan bahawa pinjaman itu berlaku antara pembeli dan juga pihak pemberi pinjaman. Yang kedua pula adalah mungkin mendapat pinjaman daripada lembaga perumahan, LPPSA, yang mana ini di bawah agensi kerajaan. Maka perkara ini mungkin lebih straightforward, yang kita boleh sebenarnya dengan surat pengesahan yang projek ini sakit ataupun terbengkalai, untuk berunding balik dengan pihak LPPSA dari segi bayaran dan sebagainya. Cuma dari segi fokus task force itu, selagi projek tak siap, kes ni pun akan terus berlaku lah. So that's why dari segi prinsipnya, sementara dari segi nak memudahkan pihak pembeli itu, bagi saya melibatkan dengan pihak peminjam. Jadi kita cuba bantu dari segi urusan pentadbiran, dan kebiasaannya ada yang pihak bank pun ada risiko yang perlu mereka ambil kira. Jadi yang ini memang kita tidak ada halangan sekiranya pembeli datang minta untuk mengesahkan projek ini, bagi membantu mereka berunding. Track record pemaju ini perlu diambil kira lah bagi mana-mana pembeli. Maksudnya kena semak dari segi projek yang telah mereka lakukan dan sebagainya. Cuma pada masa yang sama, dari segi peluang tersebut, sekiranya kita meletakkan itu beban, seolah-olah it becomes exclusive club. Hanya sebahagian je boleh jadi pemaju pun, itu kepayahan dari segi prinsip itu. Kalau kita hanya meletakkan ini sahaja yang boleh, dan bagaimana pula yang lain.